Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Okey, jadi baiklah, pada hari ini kita sudah pun berada pada sesi akhir pembelajaran topik kita, iaitu bab 9, nutrisi dan juga sistem pencernaan. Okey, nampaknya kamu semua sudah pun memahami dengan jelas apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dan juga hari-hari sebelum ni lah. Okey, kamu semua seronok tak belajar topik ni? Seronok, cikgu. Okey, bagus. Ini semangat yang cikgu mahu daripada anak-anak murid semua. Okey, okey, baiklah. Nampaknya kita ada 10 minit lagi ya sebelum kita rehat. 10.30. Sekarang jam 10.20. Jadi cikgu nak kamu semua, okey, simpan buku-buku dan juga barang-barang yang tidak perlu atas meja ke dalam beg masing-masing. Sebab tibalah masanya untuk cikgu tanya soalan maut kepada kamu semua. Cikgu dah nampak dah ada 2-3 orang kat belakang tu muka tengah cuak. Okey, tak apa, sebab soalan yang cikgu nak tanyakan ni adalah soalan yang biasa-biasa dan juga berkisarkan kepada apa yang kita telah pelajari. Okey, sesiapa yang nak jawab soalan, sila angkat tangan, bangun dan jawab. Okey, cikgu tak nak kamu semua berebut. Okey, soalannya simple sahaja. Kalau kamu salah tak apa, cikgu tak marah sebab kita pun sekarang berada dalam proses pembelajaran. Okey, baiklah. Kita teruskan kepada soalan pertama. Okey, soalan pertama ni soalan yang cukup ringkas. Okey, cikgu nak tanya, apakah perbezaan pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia? Okey, siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, baiklah, Farizul. Ya, silakan. Pencernaan fizikal melibatkan pemecahan bagus. makanan Okey. kepada cebisan kecil oleh gigi, manakala pencernaan kimia melibatkan penguraian makanan oleh enzim. Okey, terima kasih kepada Faizul. Okey, jadi baiklah, betul apa yang Faizul ceritakan tadi bahawa pencernaan terbahagi kepada dua, iaitu fizikal dan juga pencernaan kimia. Okey, pencernaan fizikal ni ianya berlaku pada bahagian mulut, okey, rongga mulut ni apabila kamu makan sesuatu makanan dan makanan itu dalam bentuk yang besar, dan apabila mulut kamu mengunyah makanan tersebut dan juga dibantu oleh enzim amylase, dan secara tidak langsung makanan itu akan berubah kepada bentuk yang lebih kecil. Dan pada masa yang sama, setelah berlakunya proses pencernaan fizikal pada bahagian mulut, pada bahagian esophagus, okey, bermulalah proses pencernaan kimia yang berlaku pada bahagian perut, usus kecil, usus besar, sehingga semua nutrien-nutrien itu dapat disalurkan kepada seluruh anggota badan kamu. Okey, seterusnya kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ini cikgu nak pelajar perempuan jawab. Okey, sebab tadi dah pelajar lelaki, so cikgu nak wakil pelajar perempuan untuk jawab soalan ini. Okey, soalannya berbunyi, siapa boleh bagi tahu cikgu bagaimana hati berfungsi dalam asimilasi pencernaan makanan? Saya, cikgu. Okey, silakan Miza. Hati berfungsi untuk penyatoksikan bahan toksik yang disingkirkan melalui air kencing, menyimpan glukosa yang berlebihan dalam bentuk glikogen dan pendiaminaan asid amino yang berlebihan kepada urea untuk perkumuhan. Okey, terima kasih kepada Miza di atas jawapan yang cukup baik. Jadi kawan-kawan berikan tepukan kepada Miza. Okey, satu yang cikgu nak petik daripada apa yang Miza katakan tadi, iaitu bagaimana hati ni bertindak untuk menukarkan glukosa kepada glikogen. Maksudnya apabila badan sudah pun mencapai paras glukos yang optimum, maka lebihan daripada glukosa yang hasil daripada pencernaan makanan tersebut akan ditukar ke dalam bentuk glikogen dan disimpan di dalam hati. Tapi mesti kamu tertanya-tanya, bagaimana glikogen itu digunakan balik? Okey, cikgu nak ceritakan satu keadaan yang berlaku di mana apabila kamu berpuasa dan dalam masa yang sama kamu tidak ada tenaga, maksudnya badan kamu tidak ada glukos yang mencukupi. Jadi pada masa itulah glikogen yang disimpan di dalam hati ini bertindak untuk ditukarkan semula ke dalam bentuk glukosa dan dibantu oleh hormon glukagon. Okey, jadi baiklah, betapa pentingnya kamu lihat bahawa hati ini, okey, hati yang warna coklat ni bertindak untuk menyimpan lebihan glukosa ke dalam bentuk glikogen bagi digunakan pada saat yang cukup kritikal. Okey, baiklah murid-murid, cikgu nak simpulkan di sini bahawa betapa pentingnya kamu semua termasuk diri cikgu menjaga kesihatan diri kita. Dan yang paling penting adalah kamu perlu mengambil makanan-makanan yang seimbang serta mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Sebab melalui proses
kamu mengambil makanan yang baik itu, maka kamu akan melihat bahawa seluruh organ-organ di dalam sistem pencernaan ini berjalan dengan baik. Okey, sebab itulah kita sebagai seorang manusia seharusnya bersyukur kerana kita mempunyai satu sistem yang cukup kompleks, okey, berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Okey, jadi sebelum cikgu lepaskan kamu, cikgu nak kamu semua buka buku teks muka surat 160 dan jawab latihan pengukuhan itu soalan struktur dan juga esei, dan kemudian kamu serahkan kepada ketua kelas Syafiq. Okey, Syafiq kemudian kumpulkan semua, serahkan kepada cikgu esok. Boleh? Okey, jadi baiklah murid-murid, setakat ini sahaja sesi PDP kita pada hari ini. Jadi cikgu harapkan kepada kamu semua supaya kamu betul-betul faham apa yang telah disampaikan sepanjang kita belajar topik ini, dan jangan lupa kita akan mulakan dengan topik baru, iaitu bab 10 pengangkutan dalam manusia dan haiwan pada minggu hadapan. Jadi insya-Allah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum.